أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على Rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin, sama ada kita sedari atau kita lupakan. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan pada malam ini saya ingin menjelaskan tentang asas-asas akidah yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis, yang di kemudiannya telah dibentuk suatu gagasan pemikiran tentang akidah itu, ataupun satu sistem pemikiran akidah berasaskan kepada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita sebagai seorang Muslim ini, perkara yang paling penting untuk kita jaga adalah iman kita, tauhid kita, makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara perkara yang paling penting untuk kita sama-sama jaga dan pelihara dia, kerana ialah kunci kebahagiaan di dunia ini, demikian juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para rasul alaihimussalatu wassalam untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Sekalipun manusia ini mempunyai akal dan panca indera yang boleh berfikir untuk mengenal Tuhannya itu, namun dia bukanlah menjadi satu-satunya alat yang kerananya manusia itu ditaklifkan untuk mengenal Allah. Syarak tidak menetapkan kita, sekalipun kita ada akal, ada panca indera yang baik, lalu boleh berfikir tentang hal-hal ketuhanan, sekalipun begitu, tapi selagi tidak adanya seruan dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul atau utusan-utusan mereka itu, maka selagi itu manusia tidak ditaklifkan. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Dan kami, kata Allah, tidak mengazab sesuatu kaum itu sehinggalah kami mengutuskan dahulu kepada mereka itu seorang rasul. Jadi manusia ini sekali maupun mempunyai akal, mempunyai panca indera yang baik, boleh berfikir, selagi belum datangnya seruan rasul ataupun dakwah kerasulan ini, maka tidak menjadi suatu kewajipan bagi mereka untuk mengenal Allah. Tidak ditaklifkan ke atas mereka itu. Ini menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa asas kepada taklif yang menghendaki seseorang manusia itu beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya itu apabila datangnya dakwah seruan itu. Bulugh ad-da'wah, sampainya seruan itu, sama ada menerusi para nabi dan rasul ataupun menerusi utusan-utusan mereka itu. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa kami, yakni Allah ni, tidak mengazab sesuatu kaum itu sehingga diutuskan rasul dulu. Jadi sekalipun mereka ini ada akal, ada panca indera yang baik, boleh berfikir, selagi tidak datang rasul membawa dakwah, membawa seruan dakwah, maka tidak ditaklifkan ke atas mereka itu. Dan sekiranya mereka itu mati dalam keadaan tidak beriman, maka mereka dianggap sebagai ahlul fatrah, orang yang tidak dipertanggungjawabkan. Itu prinsip yang dipegang di dalam Ahlus Sunnah, bahawa asas kepada taklif ini salah satunya adalah bulugh ad-da'wah, sampainya seruan kenabian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan sepanjang sejarah umat manusia ini sejumlah para nabi dan rasul yang sangat ramai, sehingga ada yang menghitungnya sebagai ratusan ribu jumlah mereka ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, menyatakan kepada kita, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat, setiap umat manusia itu, kami telah mengutuskan kepada mereka ini seorang rasul yang menyeru manusia supaya beribadah, supaya beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya, dan menjauhi syirik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap umat manusia telah diutuskan kepada mereka ini rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan rasul-rasul ini seperti yang sedia maklum, bermula dengan Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas hadis Nabi sendiri, kalam Nabi sendiri memberitahu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenabian sebelum terjadinya kiamat berakhir dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nabi-nabi dan rasul-rasul ini, asas seruan dakwah mereka adalah iman dan tauhid kepada Allah. Kunci kepada seruan mereka ini adalah keimanan dan ketauhidan terhadap Allah. Dari segi ini, mana-mana nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah, sama saja apa yang mereka sampaikan mengenai iman,
tauhid dan makrifat. Adapun perbezaannya dari segi hukum syariat. Umat-umat yang terdahulu dengan umat yang terkemudian, umat-umat Nabi terdahulu dengan umat-umat Nabi yang lain, mungkin ada perbezaan dari segi syariat hukumnya, ada perbezaan, tetapi dari segi akidahnya, dari segi iman dan tauhidnya itu tidak ada perbezaan. Sebab itu ayat tadi menyebut walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutuskan kepada setiap umat manusia ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Intipati dakwah mereka ini adalah an ya'budullah, beribadahlah kepada Allah, yakni berimanlah, percayalah kepada Allah dan seterusnya beribadah kepadanya. Itulah kunci, itulah intipati seluruh ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana semua itu terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah. Itulah kesimpulan daripada seluruh ajaran para nabi dan rasul. Jadi mereka ini, para nabi dan rasul, datang memberitahu kepada kita, dan kita ini nabi yang terakhir yang diutuskan pada zaman kita ini, dan kita berada pada zamannya, yakni zaman selepasnya itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi dan rasul-rasul ini seperti yang sedia maklum, orang yang diwahyukan Allah kepada mereka ini untuk disampaikan kepada manusia. Maka berasaskan kepada wahyu ini, telah diberitahu kepada kita supaya kita ini meyakini dan percaya adanya Allah, pencipta seluruh alam ini. Menerusi wahyu ini, di dalam Al-Quran disebut Allahu la ilaha illahu. Allah itulah, yakni dialah Tuhan yang sebenar-benar, bahawa tidak ada Tuhan selainnya. Jadi dakwah para nabi dan rasul ini mengajarkan kepada kita tentang adanya Tuhan, pencipta dan pentadbir seluruh alam ini yang namanya Allah. Bahawa alam semesta ini, makhluk seluruhnya ini ada empunyanya, ada penciptanya, ada yang mengatur dia, ada yang mengurus dia, ada yang berkuasa ke atasnya, yang namanya adalah Allah. Kemudian wahyu menerusi ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita tentang bukti-buktinya, bukti yang menunjukkan adanya pencipta seluruh alam semesta ini, mengajarkan kepada kita untuk mencari bukti dengan jalan berfikir, apa yang dinamakan nazar. Di dalam Al-Quran diperintahkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri kenapa engkau tidak perhatikan, kenapa engkau tidak renungi, yang mana sekiranya kau merenungi tentang kejadian dirimu, perkembangan dirimu itu, pasti kau akan percaya kepada adanya pencipta yang Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita merenungi diri kita sendiri yang paling dekat dengan kita, disuruh merenungi perkara-perkara lain lagi. Fanzur ila asari rahmatillah, maka perhatikanlah, renunglah kepada kesan-kesan rahmat Allah, yang mana dengan meneliti dan memikirkan makhluk-makhluk yang merupakan kesan daripada sifat-sifat ketuhanan Allah ini, akan membawa kita meyakini kewujudan Allah dan kesempurnaan sifat-sifat. Demikianlah banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita supaya berfikir mencari dalil.
tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka mengapakah mereka tidak melihat kepada unta-unta itu bagaimana diciptakan. Jadi supaya kita memerhatikan, setelah memerhatikan diri, perhatikan pula sesuatu yang lebih jauh sikit daripada kita, binatang ternak, bagaimana dia diciptakan. Renungan-renungan ini menjadi bukti yang akan membuktikan kewujudan penciptanya, sekiranya manusia berfikir dan merenung tentang perkara ini. Orang Arab Badui percaya kepada kewujudan Allah apabila mereka itu melihat ada di antara mereka ini beriman dan percaya kepada kewujudan Allah pencipta seluruh alam semesta ini dengan berdalilkan kepada tahi unta yang dia lihat tanpa melihat untanya. Bila dia tengok unta, sekalipun dia tidak, bila dia tengok tahi unta, sekalipun dia tak tengok unta tu, dia tetap yakin mesti ada unta. Lalu kaedah ni dipakai pada alam semesta ni, maka alam semesta ini pun begitu jugalah, mesti ada tuang dia, mesti ada empunyanya. Jadi Arab Badui ini percaya kepada Allah dengan renungan ini. Jadi demikianlah wahyu bukan saja memberitahu kita tentang adanya Allah, tapi menganjurkan kita mencari jalan untuk membuktikannya, sehingga manusia benar-benar yakin tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita merenungi makhluk yang lebih besar lagi, tentang bulan bintang, tentang langit, tentang cakrawala dan sebagainya. Semua itu termasuk ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk merenungi semua itu. Qul inzuru maza fis samawati wal ard, katakanlah, perhatikanlah, renungilah apa yang ada di langit dan di bumi ini sebagai objek yang kalau kita perhatikan kita akan menemui, kita akan sampai kepada keyakinan ada penciptanya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan kewujudan Allah ini sangat terang dan jelas, sehingga diberikan suatu kesimpulan. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Dan Al-Quran mengajarkan kita pedoman untuk kita berfikir itu. Maka diberi kaedahnya ni, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah manusia itu tercipta begitu saja, tak ada pencipta? Atau manusia itu mencipta diri mereka sendiri? Yani ayat ini menjelaskan kepada kita hanya ada 3 andaian. Kita tercipta tanpa pencipta, atau kita mencipta diri kita sendiri, atau kita diciptakan. Tidak ada yang keempat. 3 je. Semua benda, diri kita, makhluk lain, binatang, haiwan ternak, gunung ganang, langit dan bumi, cakrawala, andaiannya 3 je. Tercipta begitu saja tanpa pencipta, menciptakan diri sendiri, atau diciptakan. Yang keempat tak ada. Satu, yang pertama, tercipta dengan sendiri, akal kita tak boleh nak terima. Dengan benda-benda yang ada depan kita ni, memahamkan kita tak ada benda yang terjadi dengan sendiri, mesti ada tukang buah. Itu naluri manusia. Bukan saja naluri manusia, tapi itulah pengalaman hidup manusia. Manusia tidak menemui satu benda yang tiba-tiba dia ada sendirinya depan mata dia. Tak ada benda, tidak ada satu pun yang terkecuali. Lalu manusia tak dapat nak terima hakikat sesuatu itu terjadi dengan sendiri. Tolak nombor 1. Nombor 2, menciptakan diri sendiri lagi tak masuk akal. Macam mana dia nak buat diri sendiri? Padahal dia pun tak ada lagi tak masuk akal. 2 pun tak ada. Maka sudah tentu yang ketiga saja, iaitu mereka diciptakan oleh pencipta. Maka demikianlah Al-Quran dengan wahyunya mengajar kita merenungi alam semesta dengan kaedah berfikir seperti ini.
dan sangat jelas dan terang, sehingga disebut dalam Al-Quran tentang jelasnya, terangnya dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah pencipta dan pentadbir seluruh alam semesta ini, yaitu Allah berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah Ta'ala itu yang menjadi pencipta dan pentadbir seluruh alam semesta ini, ada keraguan terhadapnya sebagai pencipta langit dan bumi ini? Ayat ini pertanyaan, tapi sebenarnya satu keheranan. Apakah manusia ragu? Apakah ada keraguan kedudukan Allah sebagai pencipta seluruh alam ni? Jadi nampak ayat ni macam tanya, sebenarnya bukan tanya, tapi nak khabar keheranan. Maksudnya kalau orang ragu kok pelik sangatlah. Kalau orang ragu bahawa alam semesta ni tak ada pencipta dia, itu maksud ayat dia. Maka demikianlah. Kemudian bagaimana sifat ataupun Tuhan yang menciptakan alam ini? Setelah kita yakin adanya pencipta seluruh alam ini yang namanya Allah, siapa Allah itu? Maka Al-Quran menjelaskan lagi dengan wahyu. Wahyu turun beritahu kepada kita, wal awwalu wal akhiru, dialah yang awal, yakni yang tidak ada permulaan, dan dialah yang akhir, yakni yang tidak ada kesudahan. Maka di sini timbulnya sifat yang diistilahkan oleh ulama sebagai qidam dan baqa. Jadi bila manusia menerima kewujudan Allah, maka ulama menyebut itu sebagai sifat nafsiyah, wujudnya Allah. Tapi bagaimana Allah itu? Dijelaskan, wal awwalu wal akhir, dialah yang awal, dengan arti tidak ada permulaan. Maka ulama mengistilahkannya sebagai qidam, wal akhiru, yang akhir dengan makna yang tidak ada kesudahan. Ulama menyebutnya sebagai baqa, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Kemudian Al-Quran menjelaskan lagi kepada kita, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang menyerupai, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sebarang makhluknya. Tidak ada sesuatu pun di antara makhluk ini, seluruhnya ni, seluruh makhluk ini, tidak ada satu pun di antaranya yang serupa dengan Allah. Maka itu disebut sebagai oleh ulama usuluddin mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian Al-Quran menjelaskan lagi, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu ni, kamu fakir, miskin, berhajat, bergantung kepada Allah yang menciptakan diri kamu dan segala hajat keperluanmu itu. Sedangkan Allah itu maha kaya. Allah itu Al-Ghaniyu, yang maha kaya, dengan arti tidak berhajat kepada yang lain, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada pertolongan, tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada itu ini. Maka ulama mengistilahkannya sebagai qiyamuhu binafsih. Kemudian Al-Quran menjelaskan lagi, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan-Tuhan lain lagi selain Allah. Maka itu ulama mengistilahkannya sebagai wahdaniyah. Jadi sifat-sifat ini, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, mereka menamakan ini sebagai sifat salbiyah. Sifat qidam itu nak menafikan Tuhan itu ada permulaan. Sifat baqa nak menafikan Tuhan itu ada kesudahan dan perakhiran.
Sifat mukhalafah tu nak menafikan adanya keserupaan antara makhluk dengan Tuhan itu. Sifat qiyamuhu binafsih itu nak menafikan Tuhan itu berhajat bergantung pada yang lain. Wahdaniyah nak menafikan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka semua ini disebut sifat salbiyah oleh ulama-ulama. Kemudian Al-Quran menjelaskan lagi, Allah Subhanahu wa taala itu antaranya disebut dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang keadaannya maha berkuasa itu orang sebut sifat maknawiyah. Sebab apa dia maha berkuasa? Kerana dia bersifat kudrat. Sifat kudrat itu panggil sifat ma'ani. Kemudian Al-Quran menjelaskan lagi dalam ayat yang lain, fa'alun lima yurid. Tuhan itu melakukan sesuatu menurut apa yang dia kehendaki, apa yang dia nak, tidak terpaksa, tidak dipaksa. Memang itu kehendak dia. Maka di sini menunjukkan, membawa kepada keadaan diri Tuhan itu bersifat dengan berkehendak, tidak terpaksa. Bahawa keadaan Tuhan bersifat berkehendak itu tidak terpaksa itu juga disebut sifat ma'nawiyah. Kenapa Tuhan itu bersifat berkeadaan berkehendak, bersifat berkehendak? Kerana dia bersifat dengan iradah, iaitu sifat ma'ani. Maka demikianlah diturunkan lagi ada ayat-ayat yang lain, innallaha bikulli syai'in alim, innallaha alimun bizati sudur. Allah Ta'ala itu maha mengetahui, yakni keadaan diri Tuhan itu maha mengetahui. Itu sifat maknawiyah. Kenapa Tuhan itu bersifat maha mengetahui, berkeadaan maha mengetahui? Kerana bersifat ilmu, itu sifat ma'ani. innallaha sami'un basir. Dinyatakan lagi dalam Al-Quran, diberitahu innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat maha mendengar, maha melihat, yakni berkeadaan mendengar dan melihat. Itu sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kenapa Tuhan itu maha mendengar? Kerana dia bersifat sama. Sifat sama itu panggil sifat ma'ani. Tuhan maha melihat, berkeadaan maha melihat itu juga sifat ma'nawiyah. Kenapa Tuhan itu maha melihat? Kerana dia bersifat basar. Sifat basar itu panggil sifat ma'ani. Jadi ma'ani, ma'nawiyah dia benda yang sama. Cuma dari segi bahasa berbeza. Dia menjelaskan hal yang sama. Tapi nak beritahu bagaimana Al-Quran menjelaskan bahawa dia maha kuasa, dia maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, bahawa menunjukkan Allah Ta'ala itu dapat berbicara dengan erti dapat menyuruh, dapat melarang, dapat beritahu, dapat menceritakan, dapat menjanjikan, dapat memberikan ancaman. Itu maksud Tuhan itu maha berkata-kata. Jadi keadaan Tuhan itu maha berkata-kata itu sifat ma'nawiyah. Kenapa dia berkeadaan sedemikian? Kerana dia bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam itu dinamakan sifat ma'ani. Maka demikianlah. Jadi akhir sekali para ulama kita menetapkan sifat-sifat ini. Lalu mereka membahagikan sifat nafsiyah tentang kewujudan zatnya. Salbiyah, sifat yang menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Sifat ma'ani, yakni sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan ma'nawiyah itu iaitu keadaan bagi diri Tuhan yang bersifat dengan sifat ma'ani ini. Jadi ini dijelaskan dengan ayat-ayat yang tarafnya yang disebut sebagai muhkamat. Ayat yang jelas dan terang yang tidak diragukan lagi.
menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak menyerupai sesuatu, tidak berhajat kepada yang lain, Maha Esa, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, antaranya Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Berkata-kata dan sebagainya. Dinaskan di dalam Al-Quran. Jadi ulama membuat kesimpulan ini, lalu mereka namakan sebagai sifat 20 dengan dalil-dalil yang terang dan jelas. Yang ini disebut sebagai ayat yang muhkamat, ayat yang jelas dan terang menyebut tentang sifat-sifat Allah. Jadi para ulama kita membuat kesimpulan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka antaranya yang wajib kita pelajari, yang kita tahu, kerana disebut dengan detail dalam Al-Quran 20 atau 13 sifat itu yang perlu kita pelajari. Maka demikianlah wahyu mengajarkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita yakini kewujudannya, Tuhan yang kita beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya. Akidah ini akidah yang di kemudian hari yang kita namakan atau dinamakan oleh ulama-ulama Nusantara kita sebagai sifat 20 ni, inilah yang menjadi pegangan umat Islam daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang berkembang menjadi dasar kepada akidah, sehingga datanglah Syekh Ibn Taymiyah kurun yang ke-7 Hijriah mengemukakan suatu bentuk akidah yang baru yang dinamakan akidah 3 serangkai: uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Pada kurun yang ke-7 mengemukakan suatu pemikiran akidah baru menurut faham beliau lah, dan saya tak nak mendetailkan tentang akidah itu pada malam ini kerana teknikal yang agak banyak. Cuma yang saya nak terangkan bahawa akidah yang saya sebutkan tadi itu, yang dipegang oleh umat Islam daripada zaman dulu sampai sekarang ini, sentiasa menghadapi cabaran dia, sentiasa menghadapi cabaran. Baik, di dalam Al-Quran juga diberitahu kepada kita tentang bagaimana permulaan alam ini. Jadi saya beri mukadimah ini kerana nak beritahu muskilahnya, isu yang timbul. Jadi saya beri mukadimah ni dulu supaya seimbang lah, supaya ada kesinambungan lah. Jadi Al-Quran bukan sekadar itu, juga menjelaskan tentang bagaimana bermulanya penciptaan ini. Al-Quran dan hadis menyebutnya dengan pelbagai keadaannya. Maka ulama berikhtilaf di situ tentang makhluk apakah yang mula-mula sekali diciptakan Allah. Memang ada sebutannya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, dalam hadis tentang penciptaan, tentang permulaan penciptaan itu disebut di dalam hadis, sehingga dalam kitab-kitab Sahih Bukhari disebut hadis-hadis awal itu sebagai bad'ul khalqi, permulaan penciptaan ini dinyatakan. Tapi oleh kerana dalil-dalil yang ada itu berbagai-bagai, ada yang sahih tarafnya, taraf periwayatannya, tapi tidak soreh dilalah dia makna yang ditunjukkan. Ada yang soreh, direct, jelas makna yang ditunjukkan, tetapi dipertikaikan tentang tahap kesohihannya. Maka sebab itu tentang awal penciptaan makhluk ini ulama berikhtilaf, sehingga dapat saya simpulkan kepada beberapa pendapat yang saya tak nak tarjih, yang saya tak nak tentukan mana betul mana salah. Itu bukan kerja kita, semua nak beritahu. Maka mereka ini berbeza pandangan dengan kerana sebab yang saya katakan tadi. Setengahnya itu dalil itu sahih, tetapi makna yang ditunjukkan itu tidak sahih, tidak jelas, tidak direct.
Ada dalil tu memang direct dia beritahu makhluk pertama diciptakan, tetapi tentang taraf kesahihan periwayatannya dipertikaikan. Jadi sebab inilah tidak ada kesepakatan di antara ulama. Maka ada di antara mereka menyatakan makhluk pertama, antara makhluk pertama yang diciptakan arash. Ada yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan itu air. Ada yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan itu qalam. Ada yang menyatakan makhluk pertama yang diciptakan itu adalah akal. Dan ada yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan itu Nur Muhammad, dan banyak macam lagi lah. Dan kita tak nak panjang waktu. Cuma nak beritahu, diberitahu dalam wahyu, sama ada mesti ayat Al-Quran atau hadis, tentang kejadian-kejadian ini. Sehingga ada beberapa perutusan dari negeri Yaman datang menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang apa yang ada sebelum makhluk ni diciptakan. Apa yang ada? Maka jawapan Nabi menjelaskan, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanyalah Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak menyerupai sesuatu, tidak berhajat pada yang lain, Maha Esa, bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Kuasa, Maha Berkata dan sebagainya. Yang ada hanyalah Allah. Walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Jadi sebelum terciptanya makhluk ini tidak ada sesuatu selain Allah. Berarti arash, kursi ke, langit, bumi ke, tanah ke, api, air, angin ke, malaikat ke, syurga ke, neraka ke, belum ada. Masa, tempat, semua itu adalah makhluk yang semua ini belum ada sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaannya. Jadi akidah ini difahami oleh umat Islam dengan keyakinan-keyakinan akidah yang jelas seperti itu. Tetapi dalam sejarah perkembangan akidah Islam ini, maka banyak jugalah pancarobanya itu. Maka timbullah akidah-akidah yang menyimpang daripada arus perdana ini. Timbul kelompok Mu'tazilah, timbul kelompok Jabariyah, timbul kelompok Qadariyah, timbul kelompok Khawarij, timbul kelompok-kelompok lain lagi, kelompok Syiah, yang mana mereka ini ada akidah-akidah yang sebahagian itu berseberangan, berlainan, tak sealiran, tidak sejalan, tidak sama dengan akidah arus perdana yang dipahami oleh para sahabat dan diwarisi oleh generasi yang terkemudian itu. Maka banyaklah dalam sejarah timbulnya serpihan-serpihan ini. Timbul kelompok Jabariyah, mereka ini menisbahkan segala-galanya kepada Allah. Dalam keadaan mereka ini menafikan sama sekali usaha mereka ini, sehingga mereka buat jahat pun mereka kaitkan dengan Allah. Mereka tidak nisbahkan diri mereka yang mengusahakannya itu. Timbul kelompok-kelompok Jabariyah, Qadariyah, golongan yang menafikan takdir. Mereka kata tidak ada takdir, manusia ini ada kuasa mutlak melakukan perbuatannya. Manusia diciptakan kudratnya, lepas tu diberi kuasa autonomi mutlak, berkuasa buat apa saja. Mereka menafikan takdir. Mereka menafikan manusia terkait lagi dengan kudrat dan iradat Allah. Dan timbul kelompok-kelompok bermacam-macam lagi lah. Maka di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang timbul itu dalam sejarah umat Islam ini, iaitu kelompok-kelompok yang disebut sebagai Mujassimah dan Musyabbihah. Kelompok Mujassimah dan Musyabbihah. Jadi saya fokus sikit tentang aspek ini kerana aliran pemikiran ini sedang mula mengalir masuk dalam pemikiran masyarakat kita hari ini. Jadi saya nak fokus sikit lah.
Hak lain-lain tu nak sebut belaka bukan masalah, dah lah. Tapi kita tuju-tuju tengok keadaan lah. Jadi kebetulan malam ni saya rasa saya nak sebut dua ni. Apa itu mujassimah, apa itu musyabbihah? Mujassimah ini yakni golongan yang meyakini Tuhan itu berjisim, yakni beranggota, ada kaki, ada tangan dan anggota-anggota lain lagi. Musyabbihah iaitu golongan yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluknya. Dua-dua ini ada kelainan tetapi ada persamaan. Golongan yang menjisimkan Tuhan dan golongan yang mensifatkan Tuhan ada keserupaan dengan makhluknya. Ini adalah akidah-akidah baru yang berkembang dalam masyarakat Islam dan bukan arus perdana pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Boleh masa sikit lagi boleh. Kenapa timbulnya aliran pemikiran ini? Macam mana dia boleh timbul? Warna yang boleh jadi gini? Sebab tu saya beri mukadimah tadi tu, supaya kita tahu hak ni mari ikut mana. Dia berpunca daripada satu prinsip yang dipegang oleh kelompok ini, iaitu memahami dalil-dalil yang mutasyabihat secara zahirnya. Tu punca dia. Ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan Allah Ta'ala dipegang secara zahir seperti yang disebutkan itu. Yang mana sikap ini bukan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam ayat-ayat yang mutasyabihat ini, mutasyabihat ni ayat yang keliru. Kadang-kadang ada orang kata, "Dok cakap apa ayat mutasyabihat, awak kapun tak erti." Tapi awak tak erti tu akhir sekali terkena, termakan. Jadi kita kena cerita juga. Awak tak erti tu je mudah kena. Jadi nak tak nak kita kena khabar. Sebelum adanya fitnah ni ataupun sebelum berkembangnya fitnah ni, kita tak bimbang sangat, tak tahu pun tak apa, kita pun tak mau cakap bab ni sebab romek sikit, banyak hal kena jelas. Tapi bila benda ni dah jadi ancaman kepada pemikiran, kena jelas nak tak nak, kena khabar nak tak nak pun. Macam obat jugalah, sebelum ada penyakit tak apa sifat dah dalam apa ni kedai dia lah, farmasi lah, tak payah kisah tak ada pun tak apa, tak ada penyakit. Tapi apa ni, bila timbulnya penyakit, nak tak nak kena pergi cari obat, kena pergi cari bila timbul penyakit. Itu maksud saya. Jadi kenapa timbulnya? Kerana sikap tadi, iaitu kaedah memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, iaitu dengan cara berpegang dengan makna zahirnya. Baik, dalam Al-Quran ada dua jenis ayat. Satu ayat yang muhkamat, iaitu ayat-ayat yang jelas dan terang maksudnya tu. Dan ayat inilah yang dijadikan sandaran oleh ulama-ulama dalam mengisbatkan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah tadi tu. Itu adalah ayat-ayat yang dinaskan secara muhkamat, jelas dan terang. Tetapi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang disebut sebagai mutasyabihat. Kedua-dua ini disebut dalam Al-Quran. Bahawa adanya dalam Al-Quran ayat muhkamat, ayat mutasyabihat disebut di dalam Al-Quran itu juga. Jadi ayat muhkamat ini ulama-ulama dulu ada kaedah memahami dia. Sama ada cara tafwid atau cara ta'wil. Itulah dua kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwid dengan erti tidak menjelaskan makna ayat yang keliru tu, serah kepada Allah sajalah, dialah yang lebih tahu. Tapi makna zahir yang keliru tu, waktu tak boleh pakai tu, bukan kehendaknya tu.
Lalu apa yang dimaksudkan tak tahu, serah kepada Allah. Sikap itu, prinsip itu dinamakan tafwid. Yang saya sudah sebut dulu, sebenarnya nak bagi contoh untuk mudah faham, biar acak kali sikit. Bila Allah sebut dalam Al-Quran sebagai contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Orang yang berbaiat dia letak tangan gini, tindang. Maka disebut dalam Al-Quran tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi apakah ayat ini menyatakan secara zahirnya Tuhan tu ada tangan? Zahirnya apakah itu yang dimaksudkan? Maka ulama ahli sunnah kata tangan yang dimaksudkan itu bukan maksud dia. Dah apa benda maksudnya tak tahu, serah kepada Allah. Itu sikap pertama yang dinamakan sebagai tafwid, serah kepada Allah. Sikap yang kedua, mereka kata perkataan tangan dalam bahasa Arab banyak makna. Tangan sebagai anggota itu salah satu makna, tapi dia ada makna-makna lain lagi yang digunakan dalam bahasa Arab oleh orang Arab. Oleh kerana Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab, maka tengoklah bahasa Arab tu sendiri. Maka tangan dengan makna anggota ni itu tidak boleh kita pakai kerana dia sudah ada keserupaan dengan makhluknya, dan itu berlawan dengan ayat yang muhkamat, ayat yang jelas dan terang. Jadi kalau begitu apa makna tangan? Lalu mereka menjelaskan, tengok bahasa Arab. Mereka mendapati bahasa Arab, orang Arab ni menggunakan perkataan tangan bukan saja dengan makna anggota, ada kalanya mereka gunakan tangan dengan makna kudrat, kekuasaan. Ada kalanya mereka gunakannya dengan makna pertolongan dan makna-makna lain lagi. Dan mereka mendapati makna-makna ni, kudrat atau pertolongan, inilah yang boleh kita kaitkan dengan Allah dalam memahami ayat ini. Prinsip ini dinamakan takwil. Dan tidak ada di antara mereka itu yang mengambil makna zahir itu, yakni Tuhan tu ada anggota yang namanya tangan. Tidak ada yang faham seperti itu. Memahami seperti itulah yang dinamakan sebagai mujassimah atau musyabbihah. Jadi dalam Ahlus Sunnah menetapkan fahaman ini fahaman yang menyimpang. Secara umumnya fahaman ini fahaman yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman-fahaman yang dihukumkan sebagai bid'ah, dihukumkan sebagai tersesat, terbabas dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Maka antara syubhah-syubhah, antara syubhah-syubhah yang berkait dengan keyakinan ini, dan hari inilah yang mula diterap masuk dalam pemikiran sebahagian kita, apabila adanya kefahaman-kefahaman yang mengaitkan tempat dengan Allah Ta'ala. Tempat. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang mengaitkan tempat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Mengaitkan. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak ada tempat baginya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan akidah mukhalafatuhu lil hawadis, tidak mempunyai keserupaan apa pun dengan makhluk. Kalau makhluk itu memerlukan tempat, maka Allah tidak seperti itu. Itu tahqiq dalam pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya sebutkan, sebelum terciptanya makhluk ini, apa yang ada hanyalah Allah. Jadi selain Allah, termasuklah masa, termasuklah tempat, termasuklah langit bumi, semuanya tidak ada. Jadi kalau kita kata Tuhan itu bertempat, maka di mana Allah Ta'ala sebelum tempat itu diciptakan?
Jadi akal kita dengan mudah kita menerima, mensabitkan Tuhan ada tempat situ sini, itu perkara yang tak boleh kita nak terima. Di mana kita nak menyatakan? Sebelum tempat itu diciptakan Allah, maka di mana dia? Itulah yang ditanya oleh sekelompok wakil daripada Yaman yang datang menghadap Nabi. Dia tanya tentang perkara ini, apa yang ada sebelum itu. Maka jawab Nabi, kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Yang ada hanyalah Allah, tidak ada sesuatu selain daripada dia. Masa, tempat, arasy, syurga, neraka, tak ada belaka yang lain semua. Yang adalah yang ada hanyalah zat Allah yang Maha Esa, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Ayat itu. Baik, saya nak kaitkan dengan syubhat. Jadi syubhat yang timbul hari ini, iaitu mengaitkan Tuhan dengan tempat, dan sudah tentulah tempat yang dikaitkan di arasy lah. Baik, apa itu arasy? Arasy ini makhluk Allah. Seperti yang saya katakan tadi, antara makhluk-makhluk awal yang diciptakan Allah, kalau tidak terawal pun, kan itu masalah khilaf. Tapi statusnya makhluk Allah. Maka pendapat yang cuba nak diterap masuk hari ini, Tuhan di arasy, duduk di arasy. Dan yang lebih menakutkan saya, bila ada orang beritahu, ada orang menjelaskan Tuhan tu duduk cengok ini. Allahu Akbar. Duduk cengok. Duduk cengok atas arasy. Tapi dia cair pula. Dia macam teh cerah. Duduk atas arasy, ada mana? Tidak menyupai sesuatu. Gitu pula. Jadi dia kambuh kat tu pula. Duduk cengok di atas. Tapi kan tak menyupai sesuatu. Pening kita nak faham. Jadi ia cair kat tu pula. Bila kita kata Tuhan tu berada di arasy, pertama sekali duduk di arasy, pertama sekali dia bertempat, sebab arasy tu makhluk. Yang kedua, ada kaifiah, iaitu duduk tu. Cuma bila dikatakan tidak menyerupai sesuatu, hak tu yang cair kat tu. Jadi bila kita kata Tuhan tu bertempat, Tuhan tu duduk, cuma tinggal lagi bagaimana duduknya tak tahu, berarti 50% kita sudah samakan dia dengan makhluk. 50% sudah kita samakan dia dengan makhluk. Cuma kita cair 50% lagi tu. Kalau nasi ke masak mentah, nasi masak mentah, keruk tu kita makan kemur perut tu, nasi pasang gitu, masuk 50%. Kalau kita kata di arasy, cuma tak tahu ke mana, 50% kita sudah samakan, cuma tak tahu ke mana je. Tapi bertempatlah. Lainlah kalau kita kata bertempat pun tak, duduk pun tak. Itu samalah dengan yang saya sebut tadi tu, tauhid tadi tu. Tapi tak macam tu. Kalau begitu senang pula. Duduk tu bukan, di arasy tu pun bukan. Itu jelas. Itu memang ahli sunnah. Tapi kalau ada di arasy, guana tak tahu, itu bukan. Itu bukan gaya ahli sunnah. Itulah musyabbihat. Itulah mujassimah. Baik. Jadi yang menyebabkan orang mengaitkan Tuhan bertempat di arasy tu kerana ada ayat yang difahami secara zahir. Apa benda ayatnya? Banyaklah beberapa ayat dalam Al-Quran. Summastawa 'alal 'arsy, dalam surah Sajdah pun ada. Kemudian Tuhan itu beristiwa. Istiwa bahasa kita duduk sela. Macam raja duduk, atas singgasana dia tu. Duduk di atas arasy. Jadi fahaman ini cuba nak diterapkan. Tuhan tu bertempat. Cuma bila kita tanya terang, kita teruk sikit, dah ada tempat lah, dia jadi ragu-ragu pula. Dia main tarik tali pula. Tapi kalau dikatakan bertempat di arah bertempat pun dah, begitu dah, tu okey. Itu sama dengan salaf tadi tu, tauhid. Tapi kalau kata memang di arasy lah, cuma tak tahu ke mana, itu bukan. 50% sudah kita samakan dengan makhluk. 50% lagi itu yang kita cairkan tidak sama. Bukan gaya itu. Baik.
Di sana masih ada ayat-ayat lain yang mengaitkan Allah dengan tempat. Ada ayat yang menyebut Tuhan itu di langit, bukan di arasy. Di dalam surah Al-Mulk itu ada disebut, yaitu apa ni? Apa tu dalam surah Al-Mulk itu? Aamintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza yatamur. Apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Yang dimaksudkan yang di langit itu adalah Allah. Jadi ayat ini atas tafsiran itu tempatnya di langit. Langit dan arasy lain. Jadi ada ayat yang menyebut Tuhan itu di langit. Ada ayat yang menyebut Tuhan itu di arasy. Kemudian ada ayat yang menyebut Tuhan itu berada dalam kelompok manusia yang duduk sama-sama dia. Bila ada 2 orang, 3 orang duduk bisik, maka ada yang keempat di situ. Tidak ada 3 orang yang berbisik illa wa huwa rabi'uhum. 3 orang duduk cakap senyap tu, yang keempat itulah Allah. Jadi ada bersama manusia. Dan tidak ada 5 orang yang berbisik itu illa wa wasadisuhum. Yang kenang itu Allah. Jadi ada ayat yang menyebut bersama manusia, bertempat. Kemudian ada juga ayat yang menyebut Tuhan itu berada di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahawa dia yang Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Mu duduk mana-mana pun mu bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kamu. Ayat ini pula beritahu Tuhan itu berada di mana-mana. Jadi hak mana kita nak pakai? Yang di arasy, yang di langit, hak duduk salah seorang di antara 2-3 orang hak berkumpul tu, atau yang ada di mana-mana? Hak mana nak pakai? Maka di sini dah timbul masalah. Bahkan ada ayat menyebut bahawa Tuhan itu lebih dekat, kedudukannya lebih dekat daripada kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada orang yang nak mati itu daripada kamu yang duduk tepi dia dulu. Itu juga melibatkan tempat. Jadi sekarang tempat mana saya nak pakai? Maka sebab itu Ahlussunnah menyatakan yang melibatkan tempat-tempat ini bukan tempat bagi Allah. Ayat-ayat seperti ini perlu difahami kerana dia adalah ayat mutasyabihat. Perlu dijelaskan atau diserahkan makna kepada Allah tanpa dijelaskan maksudnya. Kalau kita terima Tuhan itu berada di arasy, lalu Tuhan yang berada di mana-mana ni kita, yang juga disebut dalam Al-Quran, kita nak buang kat mana? Kalau kita terima Tuhan itu berada di langit, maka ayat yang beritahu Tuhan berada salah seorang di antara 2-3 orang yang berkumpul itu, ayat itu kita nak buang di mana? Maka di sini timbul masalah. Maka sebab itu Ahlussunnah sejak dari dulu menetapkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, dan tempat itu adalah makhluk, dan mensifatkan Tuhan dengan tempat itu berarti sudah termasuk dalam bab kita menyerupakan Tuhan dengan makhluknya itu. Jadi saya terangkan ini usul akidah kita. Kalau ada orang nak pegang juga Tuhan duduk situ sini, Allah tak ada. Cuma saya nak beritahu ulama Ahlussunnah kita harus benar-benar menetapkan itu bukan akidahnya. Dan akidah itu akidah yang dianggap bid'ah. Ada setengah ulama menghukumkan bid'ah, ada yang mengkufurkannya secara umum, tidak ta'yinlah secara umum. Akidah itu akidah yang menyesatkan. Jadi kalau ada orang nak pakai, silakan. Cuma saya nak beritahu bahawa itu bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi akhir boleh. Okay. Boleh dah? Akhir saya kedua tadi tepat dan anggota. Kenapa ada kelompok yang mensifatkan Tuhan beranggota? Baru-baru ni kita dengar terkejut. Secara terang-terang Tuhan tu ada tangan kanan. Kerana berdalilkan firman Allah.
was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit itu hari kiamat, gulung langit itu digulung dengan tangan kanan. Begitu Tuhan ada tangan kanan. Tangan kiri tak sebut dalam Quran, tapi dikata kalau ada kanan ada kiri pula. Tangan. Kemudian apa lagi? Ada ayat yang menyebut, baik, yang menyebut tentang tangan pun berbeza-beza. Ada yang, kalau ayat tadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah satu tangan. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita faham ayat ni secara zahir, lalu mensabitkan Tuhan tu ada anggota yang namanya tangan, maka ayat ini menunjukkan satu tangan. Ada ayat-ayat lain yang menyebutkan dua tangan. Ma khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Ada ayat lain sebut dua tangan. Tapi ada ayat lain yang sebut lebih daripada dua tangan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Lebih daripada dua. Jadi yang mana satu? Satu tangan? Dua tangan? Banyak tangan? Mana kita nak pakai? Sebab tu Ahlus-Sunnah menetapkan ini ayat yang muhkam, mutasyabihat, tidak boleh difaham seperti itu. Dan Tuhan itu tidak beranggota dan mensifatkan mensifatkan Tuhan beranggota berarti sudah terbabit dengan berlawan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Baik, kemudian apa lagi yang disebut dalam Al-Quran? Tuhan ada muka. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berhadap, maka di sanalah ada muka Tuhan. Muka, wajah. Berhadap ke mana-mana ada muka Tuhan belaka. Wajah ni muka. Jadi mensabitkan, ada ayat mensabitkan muka. Kemudian ada ayat yang mensabitkan, ada hadis yang mensabitkan benda lain lagi. Jari, mensabitkan jari. Qalbu mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin ni dia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Ar-Rahman. Dua jari. Hadis sebut dua jari. Jadi dua jari ada, tangan ada, muka ada. Hak sebut. Bukan sekadar tu, bahawa ada dalil yang menyebut Tuhan tu macam manusia pun ada. Maksudnya lengkap dengan anggota lain. Lengkap. Mana dalilnya? Maka dalilnya antaranya innallaha khalaqa adama ala surati, bagi golongan yang mengembalikan domain itu kepada Adam. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, bagi orang yang mengembalikan domain itu kepada Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupanya, atas rupa Allah. Berarti Tuhan yang ada rupa, rupanya bagaimana? Nabi Adam. Kan Nabi Adam itu diciptakan atas rupa Tuhan. Jadi rupa Tuhan macam rupa Nabi Adam. Maka adalah golongan yang mensifatkan Tuhan itu macam manusia. Dan kita pernah mendengar ada orang cakap macam ni. Kemudian disebut dalam riwayat yang lain, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, atau fi suratin rajulin amrat. Aku melihat Tuhanku dalam rupa yang comel, dan rupa seorang lelaki yang kacau. Jadi ayat-ayat ni mensifatkan Tuhan tu ada anggota. Jadi kalau kita pegang makna zahir ayat-ayat macam ni, maka sudah berlawan dengan usul akidah yang disebutkan tadi, mukhalafatuhu lil. Jadi dua ni lah yang sekarang sedang diterok masuk dalam fikiran kita. Pertama sekali, Tuhan tu ada tempat. Yang kedua, Tuhan tu ada anggota. Jadi sebab itu saya sebut mukadimah tadi tu. Kerana itu adalah usul akidah yang sudah ditetapkan. Kerana dia berasaskan kepada dalil-dalil yang muhkamat, jelas terang. Maka hak tadi ni yang saya sebut banyak perkara tadi tu,
Maka dalil-dalilnya itu panggil mutasyabihat yang perlu kepada kaedah menafsirkan. Maka sesiapa yang pegang zahir dalil-dalil itu maka itulah yang disebut sebagai musyabbihah dan mujassimah. Jadi kalau ada orang nak pegang, nak percaya gitu ke Allah lah, silakan sekarang lah. Cuma kita nak khabar itu adalah pegangan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang itu orang panggil musyabbihah dan mujassimah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga akidah kita, jaga keyakinan kita. Jangan sampai akhir sekali ditambah satu-satu, akhir sekali Tuhan kita duduk kat tupak. Duduk jengking. Jangan sampai begitulah. Hak nu jengking atas darat, ni jengking dalam kepala ni. Jengking dalam kepala. Na'udzubillah. Maka sekadar itu sajalah dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.